konsep Malaysia Madani diutarakan oleh Perdana Menteri, dan kita di Kementerian Perpaduan Negara telah pun disuruh untuk mendekatkan dan memberi lebih lagi penekanan Malaysia Madani dalam usaha kita menyatu padukan rakyat dari segi perpaduan dan integrasi nasional. Dan sebab itu Kementerian Perpaduan Negara telah pun membangunkan satu kerangka untuk membangun Malaysia Madani, dan kita telah pun mengadakan satu kerangka yang dikatakan McKinsey. McKinsey ini di bawah Kementerian Perpaduan, kita cuma tertumpu kepada isu kebudayaan dan kemasyarakatan. Dan dalam itu, kalau kita melihat dasar Kementerian Perpaduan Negara adalah perpaduan dalam pelbagaian ataupun unity in diversity. Dan dalam itu kita mengetahui dari dulu kita ada cabaran yang sering di manage oleh Kementerian Perpaduan Negara. Dan pada 1 bulan Mac kita telah pun melancarkan Kembara Perpaduan Malaysia Madani di Museum Negara. Dan dalam itu kita mempunyai beberapa kerangka dan dibagikan kepada tiga kumpulan, iaitu Semarak Kenegaraan, Semarak Perpaduan, dan Komuniti Rahmah. Di dalam itu kita mempunyai banyak program-program, seperti kalau kita menyentuh kepada Semarak Kenegaraan, ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penglihatan tentang perlembagaan, persekutuan dan prinsip rukun negara serta sejarah ketamadunan negara. Dari sini kita telah senaraikan banyak aktiviti yang kita akan adakan di seluruh tahun ini, mungkin sampai ke tahun yang depan. Kita di bawah ini kita ada macam Citra Nusa, Malaysia Tanah Airku, Aspirasi Rukun Negara, Dialog Anak Muda, Pameran Mini Rukun Negara dan pelbagainya. Ya, ini adalah untuk memberi patriotisme kepada rakyat kita. Di bawah Semarak Perpaduan, di sini banyak lagi program-program. Ini adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Dan antara aktiviti yang kita adakan, satu adalah sambutan Minggu Perpaduan. Mungkin telah dipaham oleh ramai dari kita, adalah kita akan adakan ini 1 minggu akan dilancarkan di Kuching, Sarawak. Perdana Menteri sendiri akan bersama kita untuk melancarkan program ini, dan ia akan diadakan seluruh negeri di seluruh Malaysia ini. Dalam sambutan Minggu Perpaduan ini, kita akan mengisikan dengan pelbagai program-program, pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan menjuruskan kepada perpaduan dan integrasi nasional. Ya, banyak program di sini. Kita selalu kalau di setiap minggu kita adakan Galeri Unity Malaysia. Dalam minggu ini kita ada 2, satu di Ion, di Wangsa Maju, dan satu adalah semalam kita adakan di UTC. UTC di mana Shah Alam. Ya, di mana kita adakan pelbagai program perpaduan, dan semua lapisan masyarakat ataupun kaum beragama di Malaysia, di Kuala Lumpur ini terlibat dengan pelbagai aktiviti. Dan of course kita adakan unity work macam-macam, ya, di bawah Komuniti Rahmah. Ini program ini adalah dirangka bagi membina komuniti yang mempan dan rahmah, khususnya dalam kawasan rukun tetangga. Dari sini juga banyak lagi program-program telah kita senaraikan, seperti bantuan bakul rahmah, artikel, syarah rahmah, komuniti rahmah, sukarelawan muda, ekonomi komuniti KRT, tunah dan sebagainya. Ya, jadi semua aktiviti ini adalah menjurus kepada perpaduan dan integrasi di kalangan kita di peringkat KRT. Tuan Pengerusi. Tuan yes. Ya, tentu sekali saya yakin banyak program dan aktiviti sedang diolah oleh kementerian bagi memupuk perpaduan yang erat di kalangan masyarakat berbagai kaum di negara. Apa beza aktiviti yang sedang dirancang oleh kementerian yang berhormat pada ketika ini
dengan aktiviti perpaduan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kerana saya yakin kerajaan juga mengolah pelbagai bentuk aktiviti 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi kita lihat hingga ke hari ini kita masih berhadapan dengan masalah kaum di negara kita. So what is the difference Kementerian Kerajaan Madani buat pada ketika ini yang akan merapatkan hubungan kaum, pelbagai kaum di negara kita masih? Terima kasih, Berhormat. Saya setuju. Memang kalau kita melihat dari segi sejarah kementerian ini, Kementerian Perpaduan Negara ini baru dua tahun ditubuhkan. Kalau dulu kita adalah di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi proses perpaduan ini tidak boleh memiliki masa singkat. Kalau kita melihat sejarah ketua atau pemimpin kita dulu, daripada the first Prime Minister until sekarang ini, kita melihat pelbagai hala tuju telah dibawa oleh mereka. Kalau dulu kita mendengar wawasan 2020, lepas itu kita pergi ke Madani, Islam Hadari, lepas itu kita Satu Malaysia dan sebagainya. Dan sekarang kita ada Madani. Dan semua ini berjurus kepada perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Dan dan kita harap di Kementerian Perpaduan sekarang ini, kita berharaplah dengan apa yang ada sekarang ini, kita dapat memupuk jati diri dan patriotisme kepada rakyat kita dan terus-terusnya perpaduan. Terima kasih. Tuan Musi, Indra Makataya, Kementerian Perpaduan ini dah ditubuh lebih 2 tahun. Tapi tak apalah. Dah tinggal 11 minit, Menteri belum menjawab persoalan-persoalan penting. Setakat nak menerangkan kerja kementerian itu boleh bagi PDF kat kami ya. Terima kasih. Mohon Menteri, saya sambung daripada apa yang Kota Marudu menyatakan tentang isu perpaduan kaum. Saya ingin tanya kepada Menteri, saya sedar bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian cukup baik bagi tujuan mengeratkan perpaduan di antara kaum. Tetapi apakah daya usaha kementerian ini sekali sekala diganggu ataupun mungkin dimusnahkan oleh kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh politik di sebelah sana? Kita lihat seperti Yang Berhormat Pagoh yang telah mengeluarkan, Yang Berhormat Pagoh ada di sini. Selepas beliau diheret ke mahkamah dan dituduh dengan kesalahan-kesalahan rasuah, beliau membuat kenyataan dalam satu perhimpunan bersatu bahawa kerajaan sekarang bertujuan untuk membuat sempadan semula di mana orang-orang Melayu mungkin hilang kuasa politik di tanah air kita. Kenyataan-kenyataan macam inilah yang menghancurkan perpaduan di negara kita. So bila buat kenyataan-kenyataan macam itu, dahulu jadi mantan Perdana Menteri, dahulu di sebelah sini bersama-sama kita lawan. Ajukan soalan ni. Apa dia Soalan saya, apakah kenyataan-kenyataan yang dibuat seperti Yang Berhormat Pagoh itu boleh menyebabkan semua langkah-langkah yang diambil oleh kementerian ini menjadi tak guna? Okey, point taken, Menteri. Kalau kerau di sini. Kalau kerau, sikit. Terima kasih, Yang Berhormat. Dalam pelaksanaan apa juga mekanisme untuk wujudkan perpaduan ini, saya rasa kementerian wajar menentukan indeks perpaduan macam indeks rasuah. Melalui indeks itulah kementerian boleh menjana aktiviti yang lebih fokus dan terfokus. Terima kasih, Okey, Yang Berhormat. Menteri. Ya, terima kasih. Saya banyak jawapan di sini. Mungkin sebab masa sudah 10 minit tinggal. Saya setuju dengan Yang Berhormat tadi. Pertama kali saya masuk ke Kementerian Perpaduan Negara ini, the first thing I asked was, macam mana tahap perpaduan kita di Malaysia ini? Kita ada indeks. Dan saya pun telah terangkan oleh KSU, kita sudah ada indeks perpaduan. The second time kita buat. Dulu 7018, lepas itu 7022 daripada perpaduan indeks. Of course, cara kerjaan itu mungkin amat sukar untuk kita fahami dalam sekali dua kali kita membaca. Tapi dalam yang mereka dapat adalah pada masa itu 7018, 0.56 naik kepada 0.629. Tapi peringkat perpaduan itu naik. Kalau dalam bahasa itu adalah sederhana dan terkawal. Ya.
Selain itu kita juga ada bermacam-macam indeks. Baru last week saya telah diberi taklimat dengan indeks ramah negara oleh IKRAM. Dalam itu pun soal social cohesion sama. Kita juga ada indeks happiness index daripada DOSIM dan indeks kesejahteraan wellness well-being index daripada DOSIM. Dan dari situ kita perlu melihat capaian indeks-indeks ini menunjukkan di negara kita ini tidak juga seteruknya seperti yang selalu diwawal di negara luar di sana bahawa kita ini macam masalah. Sebab daripada indeks-indeks ini, whether you like it or not, kita adalah masih dalam keraan terkawal, ya, sederhana dan terkawal. Ya. Itu dengan indeks. Satu banyak dibangkitkan di sini adalah berkenaan dengan KRT. KRT kita di Malaysia ini kita mempunyai 8,330 KRT. Of course, semua kita faham setiap tahun KRT ini diberi peruntukan sebanyak 6,000 dan bukan semua, cuma 7,761 KRT yang aktif akan diberi peruntukan 6,000 setahun untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka. Dan kita pun fahamkan di semua KRT ini kita ada pusat rukun tetangga, kita ada pusat aktiviti perpaduan dan semuanya di bawah rukun tetangga ataupun kawasan rukun tetangga. Permatu YB Jelutong tadi menentuh mengapa bajet di bawah akib negara ini dikurangkan. Saya fahamkan di sini sebab banyak program-program akib negara telah sekarang ini diberi samaan dengan Kementerian Perpaduan sebab sekarang akib negara dimasukkan dalam Kementerian Perpaduan Negara dan kita telah pun beri sebanyak 50 juta untuk lulus untuk pelbagai program perpaduan negara pada tahun 2023. Kampa menentuh tentang tabika perpaduan dan kita sekarang ini kita mempunyai 1,781 buah sekolah tabika perpaduan dengan jumlah murid 35,948 murid, ya. Dan difahamkan dari jumlah guru-guru ini kita masih mempunyai yang yang masih kontrak, ya. Menteri, jadi jumlah kos operasi Kampa ke kapal? Saya yang tanya, kapal. Kapal. Okey, jumlah kos operasi tabika perpaduan setahun adalah 44 juta sebagai grant. Ada kita juga ada bantuan makanan sebanyak 21 juta. Ada juga untuk penyelenggaraan maintenance 22 juta dan utility 56 juta. Menteri. Ya. Menteri. Jelutong bangun lagi. Mengenai arkib negara, Menteri telah pun menjawab. Terima kasih di atas penjelasan yang telah diberikan. Saya Jelutong juga telah bangun dan tanya berkenaan dengan cadangan saya untuk menjadikan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz seorang ikon perpaduan. Dalam perbahasan yang lalu, saya telah bangkitkan perkara ini dan mencadangkan supaya kementerian menyediakan rencana atau majalah atau buku-buku sejarah menyelitkannya. Tetapi tidak ada sebarang jawapan. Saya bangun kerana saya tidak mahu sebelah sana ingat bahawa saya hanya menjadikannya bahan berbahas. Saya ikhlas dan serius, saya minta supaya kementerian memberi perhatian kepada perkara ini dan kalau boleh menyatakan pendiriannya di Dewan Yang Mulia ini. Kerana saya mahu riwayat hidup beliau dibaca dan disedari oleh rakyat negara kita dan membuat perbandingan dengan puak-puak di sebelah sana. Thank you, YB Jelutong. Ya, jawapan saya adalah cadangan ikon ini akan dipertimbangkan antara salah satu pengisian program yang akan dianjurkan nanti. Ya, kita akan. Terima kasih Menteri, saya menghargai jawapan itu. Menteri, saya minta Menteri, Menteri tak laluan. Saya juga ingin mencadangkan supaya kalau bersetuju untuk menjadikan yang bekas Menteri Besar Kelantan sebagai ikon perpaduan, kalau boleh tayangkan ceramah-ceramah dia, petikan-petikan ceramah dia di seluruh negara melalui TV daripada mula sampai ke habis. Jangan pilih-pilih. Menteri, Kampa nak minta penjelasan sikit.
Tadi Menteri ada jawab ada 35,000 murid daripada Tabika Perpaduan. Saya nak tanya, adakah kesemua ini termasuk dalam bantuan makanan tambahan? Tadi saya kira sikit, kalau 21 juta kita bahagi kepada 35,000 orang, satu bulan seorang baru dapat RM50 untuk makan. Adakah itu mencukupi? Okey, saya tidak ada angka yang terperinci di sini berkenaan dengan per individu, tapi saya telah pun Menteri jawab bertulis lah kalau detail tu. Kita akan jawab secara bertulis yang Okey. detail ini. Alright, pokok senar telah pun apa suara Akib Negara untuk meneruskan sejarah. Okey. Akib Negara sentiasa melaksanakan program-program berdokumentasi dan pengesahan fakta sejarah melalui Majlis Perkisahan Sejarah, Majlis Polemik Sejarah Malaysia dan rakaman sejarah lisan bagi mengumpul dan membincangkan maklumat sejarah negara dari perspektif pakar sejarah tempatan. Rakaman program-program ini disimpan di Akib Negara dan dibuka kepada masyarakat untuk rujukan. Pokok Sunnah membangkitkan bentukan bahan sejarah negara di luar. Di bawah Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Perperluan Negara akan berusaha mendapatkan bentukan daripada MOF. Kementerian Perperluan Negara akan mengangkat permohonan pembelian bahan-bahan aktif dari luar negara berdasarkan bahan-bahan yang berjaya dikesan oleh Akib Negara Malaysia. Akib Negara dengan kerjasama pelbagai jabatan yang berkaitan, pihak institusi pengajian tinggi dan pakar-pakar bidang berkaitan mengadakan pelbagai usaha mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan persempadanan dan kedaulatan dalam luar negara. Dan juga Akib Negara sentiasa berusaha untuk mengesan dan memperolehi saliran bahan-bahan aktif yang berada di institusi keakiban luar negara. Walau bagaimanapun usaha ini memerlukan peruntukan yang besar dan peruntukan tersebut bergantung pada bajet yang diluluskan oleh kerajaan. YB Kuantan, mengapa jumlah kaki tangan kontrak dengan volume 91 juta? Terdapat 2,166 guru kontrak, ini Tabika Perpaduan, seluruh negara di Tabika Perpaduan, dan mengikut berkeliling, guru-guru Tabika akan diserapkan sebagai kaki tangan tetap selepas 15 tahun, tempoh selepas 15 tahun. Dan bilangan jumlah ini 2,160 termasuk guru-guru, penolong guru pendidikan dan pembantu pendidikan. Kuantan juga menyentuh berkenaan dengan perpustakaan negara Malaysia. Kementerian Perperluan Negara melalui Perpustakaan Negara Malaysia sentiasa memohon bentukan bagi koleksi fizikal dan digital untuk bacaan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat menikmati bacaan digital secara percuma melalui perkhidmatan U-Pustaka. Sehingga kini 903,894 judul yang boleh dirujuk oleh pengguna perpustakaan desa secara dalam talian yang merangkumi e-buku, e-majalah, e-surat khabar, e-jurnal dan lain-lain. Banyak lagi ni. So Menteri berapa minit lagi? Perlukan berapa minit lagi? Menteri minta laluan Kuantan. Sebentar, saya tanya soalan. Menteri, Mungkin tak habis ini, setengah jam pun tak habis. ya, Menteri perlukan berapa minit lagi? Mungkin 5 minit lah. 2 minit? 5 minit. 5 minit Okey. Okey, Kuantan bangun tu. Boleh laluan Kuantan. Terima Nak kasih bagi. Menteri. Silakan. Berkaitan dengan yang dibangkitkan tadi adalah kaki tangan kontrak yang lebih daripada 15 tahun bagi perpustakaan desa. Apakah perancangan kementerian untuk mewujudkan penjawatan kekal kepada mereka? Terima kasih. Begitulah syarat-syarat sekarang ini. Kalau sudah lepas daripada 15 tahun, dia akan dilantik sebagai staf tetaplah, permanent sebagai guru-guru. Menteri, saya cadangkan wrap up, jangan bagi soalan tambahan lagi. Teruskan. Okey. Yang berhormat, saya ingin menjawab Indah Mahkota, quite interesting, berkenaan dengan FGIS, Friendship Group of Interfaith Services. Kerajaan telah mewujudkan jawatan kuasa mempromosikan
persahaman dan keharmonian antara penganut agama ataupun JKMPKA, Jabatan mempromosikan persahaman tadi. Dan sejak 2010 bagi membincangkan dan menyelesaikan isu-isu sensitif, khususnya yang menyentuh sensitiviti agama rakyat negara ini. Dan sekarang ini komuniti ini adalah dinamakan Harmoni yang akan memainkan peranan yang sama. Kalian jawatan kuasa Harmoni terdiri daripada ketua-ketua agama, tokoh-tokoh agama, wakil persatuan agama dan wakil kerajaan, Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan bersedia bekerjasama dengan FGIS bagi menangani isu-isu yang berpotensi menggugat keharmonian dan penganut agama di negara ini. Kulakerai soalan KRT tadi ditekankan dia menyentuh dengan pusat-pusat aktiviti. Memang kita ketahui kita bersedia juga dengan banyak KRT, tempat pusat aktiviti mereka adalah menggunakan kabin. Dan beliau Yang Pak Menteri, boleh saya mencelah sedikit? Adakah kabin? Yang Pak Menteri, sikit saja. Sorry, I have to finish. Sikit Yang Pak Menteri. Tak boleh. Yang Muhammad dia tak bagi, Muhammad. Okey. Sekarang ini kita mempunyai, kalau pusat rukun tetangga kita ada 761 dan pusat aktiviti perpaduan kita ada 13 saja dan kebanyakan adalah menggunakan kabin. Di seluruh negara kita ada 470 kabin dan kita mempunyai 8,330 KRT dan sebab itu banyak KRT ini belum ada pusat untuk mereka mengadakan aktiviti khususnya. Ya. Jadi rasah ini berkenaan dengan dasar perpaduan negara telah pun saya sentuh tadi. Pokok sana program galakan membaca. Ini kita telah mengadakan ini diisi kita membawa program-program ini dalam banyak program unity kita. 2 hari yang dulu pun saya telah pun berada dalam seperti yang saya terangkan tadi di ION kita ada mengadakan program Unity Gallery di mana gerakan untuk membaca kita buat kempen di sana untuk anak-anak kecil di sekolah. Ampang emolumen kita akan menjawab dengan tulis. Emolumen Seri Gading tabung khas bagi promosi program melalui filem perpaduan. Kementerian bekerjasama dengan pihak NGO untuk menghasilkan video pendek untuk semarakkan nilai perpaduan dan kerjasama dengan Finas juga telah diadakan dalam usaha ini. Seri Gading juga menyentuh pendekatan dan program perpaduan. Seperti yang saya katakan tadi, Kementerian Perpaduan Negara telah menghasilkan kerangka perpaduan yang saya terangkan tadi untuk menjurus kepada Malaysia Madani. Perpustakaan desa untuk dinaik tarafkan untuk makluman yang bermakna terdapat 3 buah perpustakaan desa di kawasan Parlimen Seri Gading, ini dari Seri Gading tadi, dan Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor pada tahun 2022 sebanyak 3.74 juta bagi tujuan pengurusan aktiviti galakan membaca serta penyelenggaraan dan perolehan koleksi. Batang lupa kriteria penubuhan rukun tetangga kriteria untuk menubuhkan rukun tetangga ini satu adalah kita memohon dan kedua kalau di bandar kita memerlukan habis kurang 1,000 penduduk dan kalau di luar bandar habis kurang 50,000 penduduk untuk menubuhkan KRT dan keperluan berdasarkan juga isu atau kalau ada konflik, kalau ada isu permohonan boleh diberi boleh diluluskan. Alright, aktiviti dan program komuniti di KRT, of course, kalau dari dulu kita mengetahui bahawa KRT ini adalah menjurus kepada keselamatan, kesejahteraan, kebersihan dan sebagainya.
Dan baru-baru ini kita telah pun menjurus kepada ekonomi rakyat setempat dan of course kesihatan. Dari segi ekonomi kita pun telah menggerakkan pelbagai inisiatif. Baru-baru ini inisiatif adalah untuk mereka mengumpul dan menjual balik minyak masak yang sudah dipakai, dan kita pun telah bekerjasama dengan Petronas untuk ianya di-recycle. Ya. 1 kilogram minyak masak yang sudah dipakai akan dibeli balik oleh Petronas melalui anak syarikat mereka dengan harga RM3. Ya. Jauh tinggi daripada harga subsidized minyak masak. Tuan Ketua, itulah yang lain saya fikir saya akan jawab dengan bertulis sebab banyak detail kita perlu adakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 594,595,300 untuk kepala B14 anggaran perbelanjaan mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih bersuara setuju. Kepala B14 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P14 anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih bersuara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P14 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Ekonomi. Kepala bekalan B15 dan Kepala Pembangunan P15 di bawah Kementerian Ekonomi terbuka untuk dibahas. Saya akan bacakan nama-nama mereka yang telah pun memberikan nama-nama kepada saya. Kita akan menjemput Kampa, Putrajaya, Gopeng, Bacok, Betung, Macang, Kudat, Temerloh, Rasah, Arau, Pasir Gudang, Langkawi, Kuala Selangor, Pendang, Kepung, Pokok Sena, Petaling Jaya, Alustar, Kota Belud dan Sek. Untuk kita mulakan dengan saya menjemput Kampa 5 minit. Silakan. Terima kasih Datuk.